Keluarga Makcik Kia dan COVID-19. Ini Ayub, Rosna, Makcik Kia, Gaya dan Siti. Situasinya begini. Ayub merupakan menantu Makcik Kia yang baru pulang dari luar negara atas urusan kerja. Semasa diberi larangan terbang, Ayub telah diarahkan oleh pegawai kesihatan untuk terus kuarantin diri di rumah selama 14 hari sebagai langkah pencegahan COVID-19. Ayub mengabaikan arahan tersebut. Setibanya di rumah, Ayub memeluk anak dan isterinya, Rosna. Selepas 2 hari, Ayub mula mengalami batuk. Ayub, kes indeks. Rosna, jangkitan generasi pertama. Rosna kemudian menjumpai ibunya, Makcik Kia, untuk memberikan barangan yang dibeli oleh Ayub dari luar negara. Mereka berinteraksi dengan rapat, bersalaman dan bersentuhan. Makcik Kia, jangkitan generasi kedua. 3 hari selepas itu, Gaya, iaitu jiran Makcik Kia, datang melawat Makcik Kia yang sedang demam. Mereka berinteraksi dengan rapat dan bersentuhan sambil menggosok-gosok mata dan hidung. Gaya, jangkitan generasi ketiga. Gaya kemudian pergi ke pasar untuk membeli barang keperluan. Semasa di pasar, Gaya telah berjumpa dengan kawan baiknya, Siti. Mereka berinteraksi dengan rapat dan bersalaman. Siti merupakan seorang pengidap diabetes. Siti, jangkitan generasi keempat. Maka dalam situasi ini, keluarga Makcik Kia tanpa sedar telah menjangkitkan COVID-19 kepada 4 generasi jangkitan, iaitu Ayub, Rosna, Makcik Kia, Gaya dan juga Siti. COVID-19 mudah berjangkit dari individu ke individu lain. Golongan warga emas dan individu yang mempunyai penyakit kronik adalah lebih berisiko untuk mendapat jangkitan COVID-19 yang lebih serius, iaitu mengalami gejala dan komplikasi penyakit yang lebih teruk. Bagaimana kita boleh putuskan rantaian jangkitan ini? Ini langkahnya. Kuarantin diri di rumah selama 14 hari selepas pulang dari luar negara. Jarakkan diri 1 meter dari orang lain. Amalkan etika batuk dan bersihnya betul. Kerap cuci tangan menggunakan air dan sabun atau hand sanitizer. Disinfeksi permukaan yang kerap disentuh dan akhir sekali pakai penutup mulut dan hidung jika bergejala. Bersama-sama kita boleh putuskan rantaian jangkitan COVID-19. Saya lagi sudah di rumah. Stay home. Untuk protect family and yourself. Kalian tidak berusaha rantaian jangkitan. We want to break the chain of infection of this virus. Sebelum PKP, ramai di kalangan rakyat kita berebut-rebut untuk pulang ke kampung halaman masing-masing. Mereka dah berada di kampung masing-masing lebih dari sebulan. Banyak yang membuat aduan, yang mengadu kepada kita. Kata pakaian nak pakai, kata terlalu lama berada di kampung dan sebagainya. Kita faham tentang keresahan mereka dan keinginan mereka untuk pulang ke rumah mereka di tempat kerja. Kita faham ada yang bimbang, rumah mereka mungkin takut dicam masuk dan sebagainya. Berbagai kebimbangan lagi. Untuk peringkat awal, kita meminta supaya mereka melakukan kepada polis jika mereka berkeinginan untuk pulang ke tempat kerja atau rumah masing-masing. Mereka boleh mula melaporkan kepada polis melalui online, iaitu melalui apps Gerak Malaysia yang mana ia adalah kolaborasi antara PPDRM dan KKMM mulai 25 bulan April nanti.
banyak zon telah disiarkan sebagai zon hijau. Dan kita masih lagi berbincang untuk menyediakan SOP supaya jika ada pelanggaran di zon hijau, SOP tetap perlu ditaati. Jadi pihak KN di dalam peringkat terakhir untuk membentangkan SOP yang lengkap tentang zon hijau, apa yang boleh dilakukan di zon hijau. Sebagai contoh, di kawasan yang tertutup, gate area, sudah pun distribusi, tapi kawasan perumahan katakan perumahan PPR, gate tertutup, ada pakar dan sebagainya. Keseluruhan penduduk di PPR tersebut setelah sebulan lebih tidak menggunakan keluar dan sebagainya, berarti tidak ada jalan untuk mungkin kita akan cakapkan mungkin mereka digunakan untuk keluar, turun ke bawah dan sebagainya, tapi tidak boleh keluar dari kawasan mereka. Mungkin dalam gate area tersebut boleh bawa anak buah dan sebagainya. Dan SOP dikeluarkan, mungkin blok by blok, hanya ditentukan mungkin jam satu blok dan sebagainya. Ini semua sedang dirangka oleh NGN dan kita juga sedang mendapatkan input dari seluruh kementerian supaya SOP yang akan dikeluarkan menurut yang diikuti semua menteri. InsyaAllah saya di depan saya boleh dapat kami jelaskan SOP yang sedang dikaji oleh NGN bersama dengan KKN dan PPR itu dan dia boleh saya umumkan nanti. Setelah ini masih dalam rangkaan mereka. Banyak zon telah disiarkan sebagai zon hijau. Dan kita masih lagi berbincang untuk menyediakan SOP supaya jika ada pelanggaran di zon hijau, SOP tetap perlu dipatuhi. Jadi pihak KN di dalam peringkat terakhir untuk membentangkan SOP yang lengkap tentang zon hijau, apa yang boleh dilakukan di zon hijau. Sebagai contoh, di kawasan yang tertutup, gate area, sudah pun distribusi, tapi kawasan perumahan, katakan perumahan PPR, gate tertutup, ada pakar dan sebagainya. Keseluruhan penduduk di PPR tersebut setelah sebulan lebih tidak digunakan keluar dan sebagainya, berarti tidak ada jalan untuk jalan mereka. Mungkin kita akan cakapkan mungkin mereka digunakan untuk keluar, turun ke bawah dan sebagainya, tapi tidak lagi boleh keluar dari kawasan mereka. Mungkin di dalam gate area boleh bawa anak buah dan sebagainya. Dan SOP dikeluarkan, mungkin blok by blok, hanya ditentukan mungkin 2 jam 1 blok dan sebagainya. Ini semua sedang dirangka oleh NGN dan kita juga sedang mendapatkan input dari seluruh kementerian supaya SOP yang akan dikeluarkan menurut yang diikuti semua kementerian. InsyaAllah saya di depan saya kita boleh dapat menjelaskan SOP yang sedang dikaji oleh NGN bersama dengan KKN dan PPR itu dan boleh saya umumkan nanti. Setelah ini masih dalam rangkaan mereka. Dapat sedikit pelonggaran, yaitu dari segi jumlah yang di dalam kereta, jumlah penumpang di dalam kereta. Ya, kalau dulu satu kereta hanya dibenarkan satu orang saja. Jadi kita dapati banyak permintaan ya, yang mahukan supaya ada tambahan. Kalau dulu kan sudah boleh, kalau bawa warga emas nanti dibenarkan, tetapi secara amnya hanya seorang per kereta, untuk satu kereta satu orang saja pemandu. Oleh itu untuk memberikan sedikit pelonggaran dan kemudahan. Jadi kita benarkan 2 orang untuk satu kereta. Tetapi mesti daripada rumah yang sama dan keluarga yang terdekat. Ya, sebab kalau dari rumah yang sama, kalau kita fikirkan dari soal social distancing, di dalam rumah pun mereka tetap bersama. Lebih lagi, jika rumah mereka tidak ada kes yang menyebabkan COVID positif, mana semua dalam rumah juga sama. Jadi kita benarkan suami dan isteri, ataupun isteri dan anak, ataupun suami dan anak, tetapi tetap tidak boleh lebih daripada 2. Pasukan respon pantas PRP, Kementerian Komunikasi dan Multimedia Malaysia ataupun KKMM juga telah ditubuhkan bagi membantu membendung penyebaran berita palsu berkaitan dengan COVID-19. Semenjak mula beroperasi mulai 24 Mac 2020, setakat ini sebanyak 243 penafian berita palsu telah dibuat oleh pasukan respons pantas. Salurkanlah maklumat anda tuan-tuan dan puan kepada PRP di talian 0389115103 atau layari www.sebenarnya.my untuk menyimak kesahihan berita. Hari ini bermula Perintah Kawalan Pergerakan ataupun PKP 5 ataupun dipanggil juga sebagai PKP D, iaitu berjalan. Yang mana sebahagian sektor ekonomi dan industri telah pun digunakan untuk memulakan operasi. Oleh itu kini, di bawah PKP 5 ataupun PKP B ini, fokus penguasaan PDRM, KTM dan pihak kuasa lain adalah lebih memfokuskan kepada penguasaan terhadap pematuhan SOP. Dan bagi tuan teknis yang akan mematuhi peraturan ataupun SOP, mereka boleh diminati dengan undang yang sama di bawah kata 32, malah pernyataan mereka boleh ditutup. Jadi, peraturan saya ingin sekali lagi mengingatkan, semua peraturan ini diwakilkan. Apabila PKP 1 menjadi PKP 2, peraturan di bawah angka 32 ini diwakilkan berdasarkan tarikh permulaan dan tarikh akhir PKP tersebut. Jika diwakilkan peraturan di bawah angka 32 ini, maka peraturan yang diwakilkan sebelumnya adalah terbatas. Tidak ada lagi 10 km radius di dalam peraturan PKP B ini. Tidak ada lagi. Walaupun rentas negeri masih lagi di dalam selara yang dilarang. Jadi rentas negeri masih belum dibenarkan suatu PKP 5 ataupun PKP B ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera. Kepada seluruh rakyat Malaysia, saya ingin ajak agar rakyat mematuhi pelaksanaan arahan perintah kawalan pergerakan bersyarat, iaitu pelonggaran diberikan untuk membuka semula sektor ekonomi secara berhati-hati dan berkawan. Para peniaga, pengusaha dan rasikan perlu patuh pada syarat-syarat dan standard operating procedure yang ditetapkan oleh pihak kuasa. Kita perlu mengamalkan dan mendayakan kelaziman baru dalam kehidupan seharian, seperti pendaratan sosial, elakkan perhimpunan, pastikan sentiasa basuh tangan dengan air dan sabun, dan sangat galakkan memakai topi muka dan hidung di tempat awam. Kepatuhan sosial dan disiplin sosial adalah penting untuk kita memutuskan rangkaian capitan COVID-19 dalam komuniti. Ini adalah tanggungjawab sosial dan kita jaga diri kita, keluarga kita dan komuniti kita. Sila duduk di rumah jika tidak ada urusan penting di luar.
Semalam merupakan hari pertama PKPB dilaksanakan. Ramai yang menganggap, termasuk saya, yang menganggap bahawa akan berlaku kekecohan dan huru-hara pada hari pertama. Bayangkan setelah begitu lama berada di rumah, tiba-tiba semalam dibebaskan. Tentulah keadaan menjadi huru-hara kerana ramai yang akan keluar dan sebagainya. Tetapi Alhamdulillah, dari segi laporan yang diberikan oleh pihak PDRM pagi tadi di dalam mesyuarat, mengatakan bahawa walaupun terdapat peningkatan dari segi jumlah kereta, kenderaan yang berada di jalan raya, tetapi keadaan masih terkawal. Dari segi laporan, kita dapati bahawa pemilik premis yang memulakan perniagaan banyakkannya mematuhi SOP yang dikeluarkan oleh kementerian, oleh kerajaan. Seperti cek memeriksa suhu badan sewaktu masuk ke premis perniagaan. Begitu juga dengan menggunakan sanitizer sewaktu masuk dan sebagainya. Malam di dalam media ditunjukkan satu pusat membeli belah itu mengawal dari segi jumlah kemasukan ke dalam premis perniagaan mereka. Jadi nampak bahawa pemilik premis perniagaan banyakkannya mematuhi SOP yang dikeluarkan oleh kerajaan. Begitu juga dengan individu. Kebanyakannya kita lihat juga mematuhi peraturan yang dikeluarkan. Walaupun tidak semua, kita tahu bukan 100%, tetapi kebanyakannya mematuhi. Sekarang ini tumpuan pihak polis, pihak berkuasa adalah dari segi pematuhan kepada SOP. Oleh itu, Polis Diraja Malaysia ataupun PDRM telah menubuhkan Special Task Force operasi pematuhan bagi pemantauan dan penguatkuasaan pematuhan SOP di seluruh negara. Jadi diwujudkan satu Special Task Force untuk operasi pemantauan ini, dari segi pematuhan ini. 14 agensi telah diberi kuasa setakat ini oleh Kementerian Kesihatan untuk melaksanakan pematuhan PKPB ini. Termasuklah Polis Diraja Malaysia, Angkatan Tentera Malaysia, APM, Angkatan Pertahanan Awam Malaysia, Agensi Penguatkuasa Maritim Malaysia, Jabatan Sukarelawan Malaysia ataupun RELA, Jabatan Immigration, Jabatan Kerja Raya, JPJ, MKN, Jabatan Tenaga Kerja, Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan Malaysia, MITI, Kementerian Pelancongan Seni dan Budaya, Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna, dan malah jumlah ini akan ditambah dari masa ke masa. Dan pagi tadi kita telah pun bersetuju supaya Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia ataupun CIDB juga dimasukkan di dalam Special Task Force ini. Dan mungkin jumlah ini akan ditambah daripada masa ke masa mengikut keperluan. Yang pertamanya, dari segi pergerakan sudah pun dibebaskan. Saya sebutkan antara daerah ke daerah dan sebagainya telah pun dibebaskan. Jadi tidak ada had dari segi jangka masa untuk keluar, tidak ada. Di dalam peraturan yang baru tidak ada, ya, tidak ada. Masih lagi dengan polisi kita, dasar kita, iaitu warga asing masih tidak dibenarkan masuk ke negara kita. Saya baru cakap dengan pihak AirAsia, mereka kata tidak ada. Dan saya maklumkan kepada mereka, kalau tak ada, Alhamdulillah, bagus. Tapi kalau ada, kita tidak akan benarkan yang bukan warga negara untuk masuk ke negara kita. Yang boleh mereka bawa daripada Indonesia ke, daripada mana-mana negara sekalipun, adalah warga negara Malaysia. Yang mana warga negara Malaysia pun, kalau masuk ke negara kita, akan dikuarantin selama 14 hari. Jadi itu polisi kita. Kuarantin 14 hari untuk warga negara kita. Mana kebenaran untuk masuk ke negara kita melalui pintu-pintu sempadan mana sekalipun adalah warga negara sahaja. Sedangkan warga lain tidak dibenarkan memasuki negara kita. Jadi kalau daripada Indonesia tu, Asia tu, saya rasa mereka perlu akur dengan arahan yang dikeluarkan oleh kerajaan. Bagi Gerak Malaysia, bermula semalam. Ya, di bawah Gerak Malaysia bermula semalam untuk rentas negeri. Semalam daripada Kuala Lumpur ke kampung. Mungkin ada yang ingin mengambil keluarga yang telah pun pulang awal ke kampung dulu dan stranded di kampung, jadi kita benarkan untuk mengambil keluarga mereka untuk pulang ke kampung. Atau memang yang datang ke Kuala Lumpur atau Bandar Besar terperangkap selepas PKP diperkenalkan, jadi mereka balik ke kampung. PDRM untuk semalam telah memberikan 226,181 kebenaran melalui apps Gerak Malaysia dan 6,304 kebenaran pulang melalui borang secara manual. This is our country Southeast Asia. Doesn't get much attention. Malaysia. In March, Malaysia was hit. Within 12 parts of Malaysia struggling against COVID-19. Malaysia had 3 cases. The main country in Southeast Asia. The largest domestic state and federal territory. What makes the story even more sad is how the event spread. Not the Malaysian party and the It's spread from religious gathering. Malaysia's people cases and had one case spread COVID-19. But here is the story. It's interesting.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Apa kabar semua? Saya harap saudara-saudari sehat walafiat. Hari ini 17 Ramadan adalah hari umat Islam memperingati peristiwa nuzulul Quran, yaitu hari di mana Al-Quran diturunkan kepada umat manusia. Jadi di awal ucapan saya ini, saya nak mengucapkan selamat menyambut nuzulul Quran kepada semua umat Islam. Mudah-mudahan peristiwa nuzulul Quran yang disambut pada hari ini mengingatkan kita supaya sentiasa menjadikan Al-Quran sebagai panduan hidup kita. Saya juga mendoakan semoga umat Islam di negara ini dapat menjalani ibadah puasa dengan sempurna. Hari ini saya ingin memaklumkan kepada saudara-saudari semua mengenai perkembangan terkini pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat atau PKPB yang bermula pada 4 Mei yang lalu. Alhamdulillah, saya lihat pelaksanaan PKPB telah berjalan dengan lancar dan teratur. Tidak berlaku kesesakan luar jangka di stesen-stesen pengangkutan awam, di dalam LRT, MRT, bas, restoran dan lain-lain. Nampaknya rata-rata rakyat mematuhi SOP yang ditetapkan. Sektor-sektor ekonomi juga telah mula dibuka. Mereka yang terkandas di kampung halaman atau di tempat-tempat lain telah mula balik ke rumah masing-masing. Pelajar-pelajar universiti yang terkandas di kampus juga telah pulang ke pangkuan keluarga masing-masing. Alhamdulillah. Ramai dari kalangan saudara-saudari juga telah mula bekerja. Sehingga hari ini dianggarkan seramai 6.64 juta. 6.64 juta atau 43.6% pekerja telah kembali bekerja. Saya jangkakan jumlah ini akan meningkat dalam tempoh beberapa minggu yang akan datang. InsyaAllah dengan peningkatan jumlah pekerja yang kembali bekerja dalam pelbagai sektor industri dan perniagaan, kegiatan ekonomi negara kita akan dapat digerakkan semula. Yang bekerja akan dapat gaji, yang berniaga akan beroleh pendapatan dan keuntungan. Dan hasil pendapatan ini boleh dibelanjakan dalam sistem ekonomi kita yang akhirnya menjana pertumbuhan ekonomi negara. Saya nak mengucapkan terima kasih kepada kerajaan-kerajaan negeri yang telah memberikan kerjasama kepada kerajaan persekutuan dalam usaha untuk membuka semula sektor-sektor ekonomi di negeri masing-masing. Saya juga bersyukur kerana kes-kes baru COVID-19 kekal rendah dan terkawal. Kadar kesembuhan juga tinggi. Sehingga 9 hari bulan Mei, seramai 4.929 atau 74.8% pesakit telah sembuh. Saya nak mengucapkan jutaan terima kasih kepada semua doktor, jururawat dan semua petugas kesihatan yang telah bersama-sama membantu merawat ke semua pesakit ini sehingga mereka ini sembuh. Saya juga nak berkongsi satu berita baik dengan saudara-saudari sekalian. Dalam satu kajian yang dilakukan oleh sebuah agensi pendidikan yang berpengkalan di Singapura, Malaysia berada di tangga keempat. Tangga keempat daripada 105 buah negara dari segi tahap kepuasan hati rakyat terhadap usaha yang dilakukan oleh kerajaan dalam menangani wabak COVID-19. Jadi sekali lagi saya nak mengucapkan terima kasih dan tahniah kepada semua petugas barisan hadapan yang telah banyak berkorban sepanjang tempoh 2-3 bulan ini untuk memastikan semua rakyat Malaysia terselamat daripada wabak COVID-19. Saya juga nak merakamkan ucapan terima kasih kepada saudara-saudari sekalian, seluruh rakyat Malaysia dari Perlis hinggalah ke Sabah yang sentiasa berdisiplin untuk mematuhi arahan PKP dan PKPB sehingga memudahkan para petugas barisan hadapan kita menangani krisis ini. Hasil daripada usaha bersungguh-sungguh yang dilakukan oleh para petugas barisan hadapan dan disiplin saudara-saudari sepanjang tempoh PKP dan PKPB dilaksanakan, kita telah berjaya menjadikan hampir seluruh mukim atau zon di negara kita berstatus hijau. Kawasan-kawasan ini tidak mencatatkan sebarang kes positif COVID-19 baru dalam tempoh 2 minggu yang lalu. Daripada 1,178 mukim, bahagian zon, subzon dan presin di seluruh negara, sebanyak 1,112 atau 94.4% telah dikategorikan sebagai hijau, manakala 62 atau 5.2% dikategorikan sebagai kuning dan hanya 4 atau 0.34% saja yang masih berstatus merah. Yang dimaksudkan dengan status merah ialah kawasan-kawasan yang mencatatkan lebih 40 kes positif COVID-19. Untuk makluman saudara-saudari, terdapat 4 kawasan setakat ini yang masih berstatus merah, iaitu Mukim Batu, Gombak, Selangor, Zon Batu, Mukim Batu, Kuala Lumpur, Zon Kampung Baru, Mukim Bandar, Kuala Lumpur, dan Mukim Pedas, daerah Rembau, Negeri Sembilan. Bagi penduduk di kawasan-kawasan ini, saya nasihatkan supaya lebih berhati-hati apabila keluar rumah. Amalkan penjarakan sosial, pakai penutup mulut dan hidung, sentiasa bersihkan tangan, dan kalau boleh kurangkan aktiviti di luar rumah. Bagi penduduk di luar kawasan ini, nasihat saya pertamanya jangan berkunjung ke kawasan ini buat masa ini. Itu lebih baik supaya kita tidak terdedah kepada jangkitan wabak COVID-19 ini. Keduanya bagi penduduk di kawasan hijau, jangan ingat anda semua telah selamat dan boleh bergerak ke sana sini dengan bebas. Saudara-saudari mungkin beranggapan yang saudara-saudari tidak akan dijangkiti wabak ini kerana berada di kawasan hijau. Tapi saya nak ingatkan selalu yang virus COVID-19 ini adalah musuh senyap. Musuh senyap yang kita tidak nampak. Dan ianya boleh menyerang kita pada bila-bila masa dan di mana-mana saja. Jadi berhati-hatilah. Penjarakan sosial, memakai topeng mulut dan hidung, dan membersih tangan mestilah terus diamalkan sehinggalah kita berjaya menemui vaksin untuk virus ini. Menurut pandangan pakar perubatan, proses untuk menghasilkan vaksin ini biasanya mengambil masa yang agak lama, iaitu antara 12 hingga 18 bulan. Saya telah berhubung dengan beberapa pemimpin negara luar dan dimaklumkan ujian-ujian klinikal sedang giat dilaksanakan untuk menghasilkan vaksin bagi virus ini.
Saya berharap vaksin ini akan dapat dihasilkan segera supaya kita boleh bebas daripada ancaman COVID-19 dengan secepat mungkin. Saudara-saudari yang saya kasihi sekalian, walaupun kita telah mencapai banyak perkembangan positif dalam usaha memerangi wabak COVID-19 ini, usaha kita masih belum berjaya sepenuhnya. Langkah-langkah masih perlu diambil untuk memerangi wabak ini. Dari segi pandangan umum juga, saya dapati rata-rata rakyat mahukan supaya kerajaan terus mengambil langkah-langkah yang wajar untuk memerangi wabak ini. Justru atas nasihat Kementerian Kesihatan Malaysia dan Majlis Keselamatan Negara, saya ingin mengumumkan Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat atau PKPB yang berkuat kuasa hingga 12 Mei 2020 akan disambung lagi sehingga 9 Jun 2020, iaitu selama 4 minggu lagi. Ini bermakna semua peraturan dan SOP yang dilaksanakan sepanjang tempoh PKPB pada masa ini akan kekal berkuat kuasa sehingga 9 Jun 2020. Sebarang perubahan mengenai peraturan, SOP ataupun senarai sektor yang dibenarkan beroperasi akan dimaklumkan daripada masa ke semasa. Dalam tempoh ini ada beberapa perayaan utama yang lazimnya akan melibatkan pergerakan orang ramai, iaitu Hari Raya Aidilfitri, Pesta Kaamatan dan Hari Gawai. Jadi saya nak mengingatkan saudara-saudari tentang larangan pergerakan antara negeri yang masih berkuat kuasa dalam tempoh ini. Ini bermakna, minta maaflah banyak-banyak dan saya mohon ampun, demi untuk menjaga keselamatan dan kesihatan kita semua, perjalanan balik kampung merentas sempadan negeri untuk tujuan berhari raya tidak dibenarkan. Saya tahulah ramai yang agak sedih tak dapat balik berhari raya di kampung bersama keluarga. Bersabarlah. Bila keadaan kembali pulih sedikit masa lagi, saudara-saudari bolehlah balik ke kampung halaman menziarahi ibu bapa dan sanak saudara. Stesen-stesen TV dan radio bolehlah mainkan lagu Dendang Perantau sekali-sekala. Kalau dimainkan selalu, saya pun berasa sayu juga. Mainkanlah lagu-lagu hari raya yang boleh menceriakan suasana. Saya tengok dalam YouTube ada lagu Nyanyi Kelik Lawe. Ini orang Kelantan. Lagu ni pun okeylah. Tapi ini tidak bermakna kita tak boleh menyambut perayaan Aidilfitri, Pesta Kaamatan atau Hari Gawai. Ziarah menziarahi dibenarkan dalam kalangan jiran terdekat dan keluarga yang tinggal dalam negeri yang sama dengan had maksimum 20 orang pada satu-satu masa. Jadi tak perlulah buat jamuan besar-besaran ataupun rumah terbuka. Setiap keluarga hendaklah mematuhi SOP kesihatan seperti penjarakan sosial, pemakaian penutup mulut dan hidung dan amalan kebersihan kendiri seperti penggunaan hand sanitizer sepanjang sambutan perayaan ini dan pastikan rumah sentiasa bersih, basuh, pinggan mangkuk, sudu garpu, periuk, belanga dan lain selepas digunakan untuk menjamu tetamu yang hadir. Kementerian Kesihatan juga menyarankan agar saudara-saudari elakkan daripada berada di tempat yang sesak atau tempat yang tertutup. Kalau nak bersembang dengan tetamu pun jarak-jarakkanlah sedikit. Tak perlulah duduk terlalu rapat. Mengenai solat berjemaah di masjid, termasuklah solat Jumaat, Jabatan Kemajuan Islam Malaysia sedang memperhalusi tata cara ataupun SOP tertentu yang boleh diamalkan oleh para jemaah. InsyaAllah selepas SOP ini dimuktamadkan dan dipersembahkan kepada Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang Di-Pertuan Agong dan Raja-Raja selaku Ketua Agama Islam Persekutuan dan Negeri-Negeri untuk diperkenankan, kerajaan akan mengumumkan kebenaran untuk bersolat jemaah di masjid. Saya tahu ramai umat Islam yang rindu untuk kembali ke masjid, utamanya untuk mendirikan solat Jumaat, solat tarawih, solat 5 waktu dan sebagainya. InsyaAllah kita doakan keadaan akan bertambah baik. Tambahan pula telah banyak kawasan-kawasan hijau di seluruh negara. Dengan pelaksanaan SOP yang teratur, saya percaya masjid-masjid di kawasan ini telah bersedia untuk dibuka kepada ahli-ahli karya. Berikan sedikit masa pada pihak berkuasa agama Islam untuk memperhalusi SOP yang berkaitan. InsyaAllah dalam masa terdekat ini kita boleh menunaikan ibadat kita dengan lebih sempurna dan syiar Islam akan bersinar semula. Begitu jugalah dengan gereja-gereja dan rumah-rumah ibadat bagi penganut agama Kristian, Buddha, Hindu, Sikh dan lain-lain. Kerajaan juga akan mengumumkan SOP tertentu untuk membolehkan saudara-saudari yang beragama bukan Islam mengerjakan ibadat di rumah ibadat masing-masing. Mengenai perjalanan rentas negeri, saya diberitahu ada pasangan suami isteri yang tinggal berjauhan atas urusan kerja. Misalnya suami bekerja di Perlis, isteri di Johor. Oleh kerana larangan perjalanan rentas pada negeri, ada suami yang dah tak jumpa anak dan isteri selama lebih 2 bulan. Jadi saya nak mengumumkan, kita berikan kelonggaran pada pasangan suami atau isteri ini untuk melakukan perjalanan rentas sempadan negeri bagi tujuan berjumpa dengan keluarga. Bagi yang melibatkan perjalanan rentas negeri Sabah dan Sarawak, saya juga mohon supaya kerajaan negeri Sabah dan Sarawak memberikan kelonggaran yang sama. Permohonan boleh dibuat melalui aplikasi Gerak Malaysia ataupun hadir sendiri ke balai polis yang berdekatan. Mengenai isu bayaran bantuan prihatin nasional, saya dengar ada rungutan daripada orang ramai yang gagal menerima bayaran ini atas pelbagai sebab. Antaranya ialah kerana maklumat yang diisi tidak lengkap. Ada juga permohonan yang ditolak kerana dalam rekod menunjukkan pendapatan melebihi syarat kelayakan. Tetapi mereka sebenarnya telah hilang pekerjaan dan hilang sumber pendapatan. Ada juga antara yang mohon adalah pelajar yang telah menerima bantuan BPN bagi kategori pelajar. Jadi permohonan mereka untuk mendapatkan bayaran BPN bagi kategori bujang pastinya ditolak. Ini adalah antara sebab-sebab permohonan ditolak. Dan mengambil kira semua perkara ini, Yang Berhormat Menteri Kewangan telah bersetuju untuk melanjutkan tempoh rayuan permohonan BPN sehingga 31 Mei 2020. Selain menghantar email, para pemohon yang mana permohonan mereka tidak diluluskan boleh hadir sendiri ke kaunter-kaunter LHDN untuk membuat rayuan bermula daripada Isnin 11 Mei 2020. Bagi negeri-negeri yang bercuti esok, bolehlah pergi ke kaunter LHDN pada hari Selasa 12 Mei 2020. Saya tak berjanji semua rayuan boleh diluluskan, tetapi mana-mana rayuan yang memenuhi syarat dan munasabah, insya-Allah boleh diluluskan. Saya juga nak maklumkan, semalam kerajaan telah meluluskan 2.3 juta permohonan BPN, termasuk permohonan baru dan rayuan yang melibatkan jumlah perbelanjaan sebanyak 1.7 bilion ringgit. Dengan kelulusan tersebut, jumlah penerima BPN setakat ini ialah 10.6 juta orang yang melibatkan bayaran berjumlah 11 bilion ringgit Malaysia. Saudara-saudari yang saya kasihi sekalian, kita telah cuba melakukan yang terbaik dalam usaha untuk memerangi wabak COVID-19. Usaha kita ini telah menunjukkan petanda kejayaan. Tapi saya nak nasihatkan supaya kita jangan alpa.
kita masih di peringkat awal pelaksanaan PKPB. Dengan jumlah orang ramai yang mula keluar dari rumah untuk bekerja semakin meningkat, risiko jangkitan juga turut meningkat. Jadi beberapa minggu ke hadapan ini agak kritikal bagi kita. Hasil pelaksanaan PKPB hanya dapat dilihat dalam tempoh beberapa minggu lagi. Jika berlaku peningkatan kes yang ketara dalam tempoh ini, kerajaan mungkin akan terpaksa melaksanakan Perintah Kawalan Pergerakan diperketatkan ataupun PKPD bagi kawasan-kawasan yang terjejas. Kita nak elakkan perkara ini daripada berlaku. Oleh sebab itu, saya nak merayu pada saudara dan saudari semua supaya patuhilah SOP yang ditetapkan oleh kerajaan. Bukan susah, mudah saja elakkan tempat yang sesak, amalkan penjarakan sosial, pakai penutup mulut dan hidung, sentiasa basuh tangan ataupun gunakan hand sanitizer. Selain itu, keluar rumah hanya jika perlu saja. InsyaAllah kita berdoa mudah-mudahan kita akan berjaya memerangi wabak COVID-19 bersama-sama. Kepada semua umat Islam, saya ucapkan selamat menjalani ibadah puasa. Juga pada para ibu, selamat menyambut Hari Ibu pada hari ini. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari segi laporan yang dibuat oleh pihak PDRM, banyak kes yang melibatkan ketidakpatuhan sewaktu pemeriksaan dilakukan. Tetapi seperti yang saya sebutkan, bahawa setakat hari ini, di fasa ini, pihak PDRM hanya memberikan nasihat dan amaran. Oleh itu, di dalam mesyuarat pada pagi tadi, kita telah memutuskan bahawa fasa nasihat dan amaran berakhir. Oleh itu, pihak PDRM diberikan kuasa untuk mengambil tindakan undang-undang terhadap mereka yang gagal mematuhi peraturan dan SOP di bawah PKPB ini. Dan saya ingin ingatkan, di bawah Akta 342, di bawah peraturan kesalahan melanggar SOP dan peraturan di bawah Akta 342 ini, hukumannya compound RM1,000, dan jika dibawa ke mahkamah, hukuman RM1,000 maksimum atau 6 bulan penjara atau kedua-duanya sekali. Saya pun tak dapat belajar ke ni. SOP di peraturan memang tidak tinggi. Walaupun itu berita yang tidak dapat disahkan. Jadi saya tak ambil beberapa dia, tapi SOP sama. Sekarang ni ataupun jam masih dalam cerai, saya tulis. Jadi kami sama di masa kita ke ranking semua kami. Saya ingin memaklumkan bahawa mesyuarat kabinet hari ini memutuskan semua pejabat kerajaan, terutamanya kaunter perkhidmatan, dibuka sepenuhnya. Kaunter JPJ ataupun Jabatan Pengangkutan Jalan mula dibuka dan beroperasi pada hari ini dan akan diikuti oleh jabatan-jabatan kerajaan yang lain. Semua SOP yang telah ditetapkan mesti dipatuhi sepenuhnya, seperti saringan suhu badan, penjarakan sosial, menyediakan hand sanitizer, termasuk jugalah sanitasi di tempat-tempat ataupun pejabat-pejabat jabatan kerajaan. SOP hari perayaan. Apabila saya sebut hari perayaan, ianya merangkumi Hari Raya Aidilfitri, Hari Raya Puasa, Pesta Keamatan di Sabah dan juga Hari Kawai di Sarawak. Kerana tarikhnya adalah hampir sama. Mesyuarat khas MKN semalam telah memutuskan untuk menghadkan aktiviti ziarah menziarah. Dan ianya dihadkan pada hari pertama sahaja, pada hari raya pertama sahaja. Dan terhad kepada ahli keluarga terdekat sahaja dan tidak boleh melebihi 20 orang pada satu hari. Iaitu pada hari pertama tu 20 orang saja. Walaupun jumlah 20 orang itu juga perlu diambil kira berdasarkan kepada saiz rumah. Satu rumah. Katakan flat yang berukuran 600 kaki persegi sebagai contoh. 20 satu masa mungkin terlalu ramai dan tidak boleh dilakukan penjarakan sosial di dalam rumah tersebut. Jadi mereka boleh mungkin 5 4 kali, tetapi maksimumnya tetap juga 20 orang untuk satu hari tersebut. Jadi SOP lain juga perlu diikuti sewaktu kunjung-kunjung di dalam rumah bersama dengan keluarga terdekat tersebut. Sanitizer, hand sanitizer mesti digunakan, ataupun kalau tidak ada hand sanitizer, basuh tangan dengan sabun sewaktu melawat untuk berhari raya. Kalau boleh, galakkan memakai topi muka, dan yang pentingnya adalah social distancing ataupun penjarakan sosial. Seperti yang saya sebutkan, bahawa tindakan undang-undang telah mula diambil oleh pihak PDRM. Oleh itu, semalam PDRM telah menahan seramai 10 individu di atas kesalahan melanggar SOP ini. Pihak berkuasa akan terus mengambil tindakan undang-undang terhadap mana-mana individu yang tidak mematuhi SOP yang disediakan. Justru itu, saya perlu mengingatkan supaya setiap rakyat supaya mematuhi setiap peraturan dan SOP yang telah pun ditetapkan oleh pihak kerajaan.
Seperti yang diumumkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dan ditanya juga, 2 kalilah saya ditanya, iaitu tentang kedudukan suami isteri yang tinggal berjauhan. Ini weekend husband atau weekend wife. Yang seminggu keluarga mereka berada di negeri lain. Dan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri telah pun mengumumkan bahawa mereka boleh merentas negeri. Sebagai contoh, suami bekerja di Johor Bahru, isteri bekerja di Melaka. Selama ini oleh kerana tiada rentas negeri dibenarkan, maka mereka terpisah dengan keluarga mereka. Yang Amat Berhormat Perdana Menteri telah pun mengumumkan boleh mereka merentas negeri. Kita bersetuju kerana mereka weekend husband, suami hari Minggu, isteri hari Minggu untuk balik berjumpa dengan suami atau isteri, dibenarkan 1 minggu sekali untuk mereka mengunjungi atau berjumpa dengan suami, isteri dan atau keluarga mereka, anak-anak dan sebagainya. Tetapi mesti juga melaporkan kepada pihak polis untuk mendapatkan kebenaran. Ya, tidak. Seperti saya kata, ada kadar tertentu yang kita hanya membuat kawalan secara administratif. Belum lagi PKPD total lockdown, iaitu tidak dibenarkan keluar masuk dan sebagainya. Jadi mungkin kita letak kawalan, tapi masih lagi mereka dibenarkan untuk membeli makanan dan sebagainya. Bagi dasarnya bagi penduduk tersebut, kita buat saringan setiap individu yang ada di kawasan yang kita membuat kawalan secara berhati-hati. Tapi juga dengan PKPD, kita buat total lockdown, tutup sebelumnya dan mereka boleh masuk dan makanan pun akan dihantar oleh pihak kerajaan. Tapi saringan kita lakukan supaya memastikan nak tahu berapa adakah ada yang positif atau tidak. Yang positif kita saksikan, kita terus hantar ke hospital sebagainya. Kesihatan jalan raya betul boleh dilaksanakan bagi menggalakkan rentas negeri. Dan seperti saya katakan, rentas negeri yang dibenarkan baru hanya 4 hari saja melalui apps Grab Malaysia. Selepas itu balik kepada normal, iaitu tidak boleh melakukan rentas negeri kecuali dengan kebenaran polis. Maknanya sesiapa yang rentas negeri tanpa kebenaran polis tentu saja akan diambil tindakan oleh pihak polis. Yang rentas negeri tanpa kebenaran ini boleh dihukum di bawah Akta 3 baru. Polis masih boleh terus mengkompaun mereka ataupun membawa mereka ke mahkamah untuk dihadapkan ke mahkamah dan dihukum oleh mahkamah. Jadi yang curi-curi saya tahu betul tidak ada provokasi saja. Mereka boleh, kalau betul mereka curi, ambil gambar mereka macam dulu ada orang yang selfie saja. Pihak polis pasti jadi mereka. Jadi tak boleh. Sekarang tak boleh, jadi tak boleh sekali dihadapkan polis. Kita telah menghadapi dan menangani wabak ini dengan bersatu padu sebagai sebuah bangsa Malaysia yang kuat, cekal dan berdisiplin. Dalam saat getir ini, petugas barisan hadapan negara terutamanya Perkhidmatan Kesihatan, Angkatan Tentera Malaysia, Polis Diraja Malaysia, Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia, Jabatan Imigresen Malaysia, Agensi Pengurusan Bencana Negara, Angkatan Pertahanan Awam Malaysia, Jabatan Sukarelawan Malaysia dan lain-lain agensi yang turut terlibat telah tampil dengan penuh dedikasi yang tinggi menghadapi serangan wabak ini. Pengorbanan mereka tidak pernah mengenal erti penat maupun takut, hinggakan nyawa dan keselamatan diri sendiri menjadi taruhan demi menjaga kemaslahatan dan kepentingan orang ramai. Justru, sebagai tanda penghargaan negara, marilah bersama-sama dengan beta untuk berdiri dan memberikan tepukan yang gemuruh kepada semua wira dan wirawati petugas barisan hadapan negara. Semalam, 1,175 kenderaan cuba merentas negeri dengan alasan yang sama, iaitu untuk balik ke kampung. Walaupun berbagai nasihat dikeluarkan, pihak polis belum berpatah balik, diarahkan berpatah balik, memberikan nasihat. Tapi semalam 1,000 lebih, 1,175 lagi yang cuba untuk balik ke kampung dan telah pun diarahkan oleh DDRM berpatah balik semula. Jadi saya haraplah tak perlulah mencuba untuk merentas negeri untuk balik ke kampung. Kerana tentu saja apabila diarahkan berpatah balik, menyusahkan mereka yang berhajat untuk balik ke kampung tersebut. Keadaan ini Malaysia. Kepada usaha dan juga orang ramai. Saya sentiasa mengamalkan penjagaan sosial dan kebersihan diri suatu aktiviti menjulah barang keperluan harian. Dan ingatkan gas yang saya ingin sebut sekali lagi, bahawa tolong jangan bawa anak-anak kecil. Dan juga keluarga emas suatu peluang beli kerana mereka merupakan golongan yang berisiko tinggi untuk dijangkiti penyakit COVID-19. Sonat 3,212 kenderaan yang tumpang berdasar negeri atas alasan ingin pulang ke kampung untuk bekerja dan diarahkan beberapa hari. Daripada 1,000 yang ini cuma hari 3,200 kerana yang benar tahun ini masih lagi ramai yang berperakan berita secara saat ini habis gas dan yang akan kita perlu batasi untuk balik ke kampung. Jadi dua bekerja kan kembali langsung boleh tapi juga kemasan ada oleh pihak mana. Jadi ini dua yang habis dibagi. Tapi alasan yang balik ke kampung untuk bekerja memang saya akan diarahkan ke balik ke kampus.
Mesyuarat khas MKN hari ini telah memutuskan bahawa pergerakan merentas negeri tidak dibenarkan sama sekali. Jadi tak payahlah selepas ini nak beratur panjang-panjang untuk mendapatkan kebenaran daripada polis untuk merentas negeri. Jadi tak perlu lagi. Kerana polis tidak akan benarkan lagi kerana kita tidak membuka lagi ruang untuk rentas negeri ini. Nombor. Kita tanya dan semua kita buka bagi tuan kenderaan. Petugas masjid maklumkan kepada ayuk hanya solat sunat harian masjid sahaja dibenarkan. Manakala solat sunat lain tidak dibenarkan. Korban yang sampai ke lokasi pada hari ini juga ringkas dan solat Jumaat dapat ditunaikan dalam masa yang singkat. Ayuk tidak bersalaman atau bersentuhan selepas habis solat Jumaat. Selepas selesai solat Jumaat, ayuk keluar dari masjid dengan tertib mendekat antara satu dengan jemaah yang lain. Ayuk bersyukur kerana dapat menunaikan solat Jumaat dalam keadaan yang sama. Pengurusan masjid boleh mengambil langkah pencerahan berikut. Pintu masjid dibuka hanya 1 jam sebelum azan dan ditutup selepas selesai bacaan. Tidak mengundang warga mengesahkan awal mau mengunjungi masjid sebab mereka adalah golongan risiko. Memastikan jemaah membawa senjata mereka sendiri. Menyediakan hand sanitizer di masuk masjid. Melakukan pemantauan suhu badan dan rekod dalam jemaah yang hadir. Mengekalkan jarak sosial 1 meter. Tidak bersalaman atau bersentuhan. Menghapuskan penggunaan tandas mengikut bilangan diri atas pada satu masa. Memastikan dia jemaah berkumpul setelah selesai solat Jumaat di dalam atau di luar masjid. Dan akhir sekali, melaksanakan aktivitas masjid setiap kali sebelum dan selepas solat. Norma baru dalam mengunjungi ibadat dan dilalui ayuk bukan sahaja untuk orang Islam. Kawan ayuk dan wali penghormatan akan juga perlu mematuhi perkara sama apabila rumah pada masing-masing. Pada masing-masing sama, pihak berurusan rumah ibadat perlu mematuhi garis panduan yang ditetapkan oleh pihak kuasa. Nomor baru solat Jumaat. Hari Jumaat, jam 9 pukul 12 pagi hari, setelah silam tidak menunaikan solat Jumaat disebabkan adanya perbedaan waktu 19. Hari ini, ayuk berdoa kembali ke jemaah masjid. Ayuk juga merupakan di masjid. Ayuk sedang bersiap untuk di masjid. Teruslah, setiap ayuk keluar menguruskan suaminya. Ayuk yang awal dan keluar terima modifikasi semua solat Jumaat. Ayuk sampai ke membawa dari sesuatu. Ups, dan setelah itu tenang, sekarang semua membawa secara sendiri ke masjid. Ayuk beritahu, itu ayat oleh solat Jumaat dan menunjukkan sumbangan kepada Indonesia Indonesia, yaitu jemaah milik elektronik buat masjid ayat tidak benarkan di rumah. Pada masjid sama, ayat juga mengikuti sama di masjid. Ayuk berangkat dari masjid kerana kenapa umum tidak benarkan di jemaah masjid. Sewaktu sampai masjid, ayuk dari ibu masjid. Ayuk berkata ibu Indonesia sebagai pasangan sudah rekod harian jemaah. Ia akan sosial yang dalam masjid. Warga ibu berada di masjid. Ayuk juga menunjukkan kebenaran petugas sebelum masuk dalam masjid. Petugas tidak menjelaskan hukum yang satu dengan satu lain. Bagi semua diisikan mereka ditentukan. Ayuk memperhatikan pasien. Proses CIDB telah mengarahkan pucuk tapak pindahan untuk ditutup kerana tidak mematuhi SOP. Manakala 8,000, 4,000, 815 tapak pindahan masih belum beroperasi. Saya nyatakan bahawa SOP tapak pindahan ini, iaitu sebelum mereka membuka tapak pindahan, pekerja-pekerja warga asing mereka mesti diperiksa ataupun dibuat saringan kesihatan terlebih dahulu. Setelah dapat negatif, baru tapak pindahan tersebut boleh dibuka dan pekerja boleh memulakan kerja mereka. Itu telah begitu strict SOP yang dikeluarkan oleh CIDB. Tapi masih banyak lagi syarikat-syarikat pindahan tidak memulakan operasi mereka. Sekatan Jalan Raya sama ada diteruskan atau tidak selepas PKPB 9 bulan belum ada jawapan lagi. Sebab PKPB pun tidak tahu sama ada tamat pada 9 bulan ataupun akan diteruskan. Jadi keputusan belum ada lagi. Jadi oleh itu kita akan lihatlah sama ada sekatan rentas negeri itu akan diteruskan atau tidak bergantung kepada keputusan kita mengenai sambung atau tidaknya PKPB selepas 9 bulan nanti. Setakat hari ini tidak ada perbincangan lagi, tidak ada permohonan apa-apa daripada pihak bank dan sebagainya untuk charge fee RM1 tersebut. Jadi oleh itu pengecualian RM1 itu dikekalkan. Tidak ada perubahan. Masih lagi dikecualikan bayaran fee RM1 untuk setiap pengeluaran wang melalui ATM tersebut. Jadi kita boleh enjoy faedah yang kita peroleh hari ini iaitu dikecualikan charge RM1 tadi. Jadi tidak ada perubahan setakat ini. Banyak perkara yang akan kita bentangkan pada mesyuarat hari Sabtu 6 bulan nanti. Misalnya SOP tentang kedai gunting rambut dan kecantikan, salon kecantikan. Difahamkan telah pun siap, kita minta bentang pada hari Sabtu akan datang untuk mesyuarat seterusnya. Begitu juga dengan pasar malam. Ramai yang minta supaya pasar malam pekan sehari dan sebagainya juga. Kita belum tengok dari segi SOP mereka. Kita minta dibentangkan pada hari Sabtu akan datang ini. Begitu juga dengan sembahyang berjemaah. Ada yang terangkan sembahyang berjemaah ini mengikut keluasan masjid sendiri, space-nya. Masjid berkaya misalnya. Kalau boleh dibuat jarak sosial 1 meter, mungkin bukan 30 orang. Mungkin boleh muatkan sampai 200 orang dan sebagainya. Kalau masjid besar, mungkin lebih ramai. Tapi mesti ada tindakan sosial dan SOP lain. Walaupun kali ini kita serahkan kepada Menteri Bahagian Haluan Agama untuk membentangkan kepada mesyuarat hari Sabtu nanti untuk kita dapatkan pandangan daripada Kementerian Kesihatan dan sebagainya kalau itu nak dilaksanakan. Seramai 240 pendatang asing tanpa izin parti yang telah menjalani saringan COVID-19 dihantar pulang ke negara asal. Operasi pengusiran yang dilaksanakan Majlis Keselamatan Negara MKN bersama Jabatan Immigration membabitkan warga Indonesia yang telah ditahan di pusat tahanan sementara yang dihantar pulang menggunakan pengangkutan feri melalui Pelabuhan Tawau. Menurut Pengarah Keselamatan Negeri MKN Negeri Sabah, Sarifah Siti Salihah Habib Yusof, semua tahanan telah didapati negatif dalam ujian saringan COVID-19 sebelum diusir. Selain itu, pihaknya juga melaksanakan SOP dan penjagaan kebersihan sepanjang proses pengusiran berkenaan. Katanya langkah itu seiring dengan protokol kesihatan yang ditetapkan Malaysia dan Indonesia. Sementara itu, Konsulat Republik Indonesia Tawau, Sulistijo Jati Ismojo berpuas hati dengan usaha negara ini dalam menangani pandemik berkenaan dalam kalangan tahanan warga Indonesia. Pihaknya juga warga Indonesia di daerah itu diminta patuh pada setiap arahan kerajaan Negeri Sabah bagi menjamin kesihatan dan keselamatan semua pihak.
Ya, saya pun terima banyak permohonan pada event Kamnis ya, yang menjadi event yang menguruskan perkahwinan ini. Ya, mereka juga menghadapi masalah dari segi pendapatan mereka sudah tidak ada sejak daripada PKP dilaksanakan. Kita faham hari ini. Hari ini memang dibentangkan cadangan untuk yang berkaitan dengan kebenaran majlis perkahwinan. Walaupun kali ini akan dibincangkan dengan lebih detail besok di dalam mesyuarat khas MKN. Jadi besok kita akan bincang lebih detail, bukan saja dari segi kebenaran, tapi juga dari segi SOP. Kita bincang dari segi jumlah kehadiran. Adakah setakat 2 atau 50 ataupun tidak, ataupun mungkin lebih lagi. Jadi kita akan bincangkan besok petang. Saya akan umumkan pada hari Rabu. Saya akan umumkan pada Rabu. Okay? Thank you.